Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan pendengaran bukti siasatan nahas MH17 di Belanda. Siasatan terhadap insiden pesawat itu yang terhempas di Ukraine pada 2014 menunjukkan peluru berpandu Buk buatan Rusia sebagai punca kemalangan. Nahas tersebut mengorbankan semua 298 penumpang dan anak kapal. Panel hakim dalam perbicaraan terhadap 3 warga Rusia dan seorang rakyat Ukraine mula memeriksa secara rasmi bukti-bukti kemalangan itu minggu ini. Panel diketuai oleh Hendrik Steenhuis. Hakim turut menunjukkan sebuah video yang memaparkan kumpulan asap putih dari sebuah padang berhampiran Pervomaisky di timur Ukraine pada ketika pesawat Boeing 777 itu jatuh. Isnin lalu, panel hakim berkata mahkamah akan melihat bukti yang menjurus 3 persoalan utama. Ia berkait persoalan sama ada pesawat ditembak jatuh oleh Buk, lokasi peluru berpandu ditembak dan peranan keempat-empat suspek dalam nahas berkenaan. Sistem pertahanan udara diaktifkan Syria bagi menentang pencerobohan Israel di Damsyik. Agensi berita SANA melaporkan pesawat Israel memasuki Syria dari ruang udara Lubnan dan terdapat letupan di Damsyik. Tetapi agensi itu tidak mendedahkan mengenai kematian atau kerosakan. Badan Pemerhati Hak Asasi Manusia Syria dipetik sebagai berkata serangan udara itu menyasarkan kawasan berhampiran lapangan terbang antarabangsa Damsyik. Diikuti Batalion Tentera Udara Syria di wilayah Dumair. Serangan turut disasar di selatan wilayah Homs. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau tekad akan menggandakan usaha memerangi kumpulan pelampau di negara itu. Ia susulan pembunuhan ke atas 4 sekeluarga beragama Islam oleh seorang pemuda bermotifkan kebencian agama. Trudeau menyifatkan ia satu serangan keganasan. Kerajaan akan mengambil langkah bagi menangani isu kebencian yang tersebar termasuk platform maya. Dalam kejadian 2 hari lalu, penyerang yang membawa truk merempuh kereta mangsa menyebabkan 4 sekeluarga maut. Mastercard Foundation mengumumkan dana $1.3 bilion bagi menjayakan kempen vaksinasi COVID-19 di rantau Afrika. Inisiatif tersebut dijalankan melalui kerjasama Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC Afrika. Program itu dijangka dapat memvaksinasi sekurang-kurangnya 50 juta individu. Ini sekaligus membantu Kesatuan Afrika memenuhi matlamat sekurang-kurangnya 60% populasi divaksinasi menjelang akhir 2022. Setakat ini, kurang daripada 2% penduduk Afrika telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Sementara itu, Kesatuan Eropah EU akan mengusulkan penggunaan sijil kesihatan COVID-19. Ia sebagai langkah membuka semula pintu masuk antara negara blok berkenaan. Perkara itu diumumkan Pesuruhjaya Keadilan EU Didier Reynders di Parlimen sebelum proses undian dijalankan bagi membolehkan ia dilaksana EU. Usul berkenaan dijangka mendapat sokongan majoriti selepas ia mendapat desakan daripada beberapa negara untuk mempercepatkan proses tersebut. Sijil berkenaan dijangka boleh digunakan untuk perjalanan antara negara Eropah bermula 1 Julai tanpa perlu menjalani kuarantin atau ujian berkaitan. Angin monsun yang membawa hujan lebat menyebabkan 10 daripada 25 daerah di Sri Lanka dilanda banjir. Gampaha antara daerah paling teruk terjejas. Seorang bangsa, Kusuma Dahanaya, mengakui kejadian itu adalah yang terburuk sejak dia berpindah ke daerah berkenaan pada tahun 1995. Seorang pegawai memaklumkan banjir telah kembali surut, namun lebih 160,000 penduduk masih tidak dapat kembali ke kediaman masing-masing.
Sukan, Perancis menewaskan Bulgaria 3-0 dalam aksi bola sepak pemanas badan menjelang Euro 2020. Dalam aksi di Stadium de France, Antoine Griezmann menjaringkan gol pertama Perancis minit ke-29 sebelum Olivier Giroud menambah 2 gol minit ke-83 dan 90. Perancis muncul naib juara Euro bagi edisi 2016. Keputusan lain, Republik Czech tundukkan Albania 3-1, Poland dan Iceland seri 2-2. Manakala Hungary seri tanpa jaringan dengan Ireland. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadli Othman dari Pusat Berita RTM. Sila bawa pen, kad pengenalan dan telefon pintar lengkap dengan aplikasi MySejahtera ketika hadir janji temu suntikan vaksin anda di PPV. Assalamualaikum dan salam sejahtera.